Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita melafazkan ketinggian kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan terlebih dahulu yang saya mulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatankuasa masjid, seluruh ahli jawatankuasa masjid, muslimin, sidang jemaah sekalian. Insya-Allah bagi mengisi luang kita sebelum kita meneruskan solat fardu Jumaat dan mendengar khutbah, marilah sama-sama kita mendengar sedikit peringatan dan tazkirah kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Begitu lebih baik lagi kita sekarang berada di hujung pada tahun 2021, dan mudah-mudahan kita dalam rangka kehidupan kita pada hari ini, kita melihat bagaimana kita bermuhasabah, bagaimana kita menilai diri kita sepanjang tahun 2021 ini. Dan pada hari ini saya nak berkongsi dengan tuan-tuan sekalian benda yang kita katakan bahawa benda yang agak biasa dalam kehidupan kita, tetapi kadang-kadang dipandang benda ini agak mudah, tetapi memerlukan kepada kita pemahaman yang agak kita kepada ilmu lah. Kena ada ilmu baru kita boleh faham. Contohnya kita kata, okey, saya nak cerita terus kepada apa yang kita nak bincangkan pada hari ini, iaitu kita nak ingat apakah di antara tujuan ataupun misi kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Apa agak-agak tuan-tuan? Kita ni duduk atas muka bumi nak jadi apa? Kita tahu kita ni sebagai seorang manusia, tetapi banyak dalam Al-Quran dinyatakan kepada kita ada misi-misi dan tujuan kita dilahirkan, kita dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata hanya kita duduk macam ini sahaja, makan, minum, bersosial dalam keadaan masyarakat dan sebagainya. Ada dua, dan saya akan terangkan sempat masa mungkin satu saja, iaitu yang pertama yang begitu masyhur pada kita dalam ayat Al-Quranul Karim dalam surah Az-Zariyat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jin wal ins illa liya'budun. Itu yang pertama. Dan dalam surah Al-Baqarah disebutkan juga, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tujuan, misi kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Yang pertama, kata Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat, tidak aku jadikan jin dan manusia ini melainkan untuk beribadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kata Allah Subhanahu wa taala apabila ditanya oleh para malaikat, sebab apa engkau nak jadikan manusia di atas muka bumi sedangkan engkau tahu bahawa manusia ini akan datang, dia akan membuat kerosakan, bertumpah darah dan sebagainya. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku menjadikan manusia ini di atas muka bumi ini sebagai seorang khalifah. Jadi jelas kepada kita tuan-tuan sekalian, apa misi kita, apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, untuk menjadi hamba-Nya, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nak nilai balik sejauh mana ibadah kita yang dikatakan misi kita ini. Sebab itu kalau akhir setiap organisasi, bila hujung tahun, bila awal tahun, dia akan buat retreat. Dia akan tengok nilai balik misi dan visi yang telah digariskan itu tercapai ataupun tidak. Kita kadang-kadang tahu untuk menjadi sekian. Kalau kita lihat sebab masjid ni nak jadi apa? Contohnya, kalau kami di Kementerian Pertahanan, Kagat, dia ada cerita untuk menjadi penjana kerohanian modal insan anggota tentera. Nak menjana anggota Islam supaya berilmu, beramal dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu misi kita kata apa?
kedudukan kita sebagai seorang organisasi. Dalam satu organisasi, apa misi kita. Dan kita tahu bahawa kita manusia, kita sebut tadi jelas dua. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jelas. Yang kedua, untuk jadi khalifah. Saya nak cerita bab ibadah ini. Kadang-kadang kita ini faham skop ibadah ni bila datang dekat surau, masjid, tempat-tempat ibadah, itulah ibadah. Oh tidak. Sebab itu kita tak capai misi kita. Sebab itu kita katakan bahawa tujuan Allah menjadikan manusia ini untuk menjadi hamba-Nya, dan misi kita adalah untuk beribadah kepada Allah sebagai seorang hamba. Dan dikatakan 24 jam kita mesti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oh, timbullah pula soalan, Ustaz, kalau kata 24 jam kami tak buat apalah katanya. Kami tak boleh pergi kerja, kami tak boleh nak pergi makan dan sebagainya. Itu yang kita nak betulkan, kita punya pemikiran kita. Sebab kita kena kata bahawa bukan kata setiap ibadah itu mesti buat dekat masjid, surau dan sebagainya. Tetapi ibadah-ibadah itu ada dia jenis-jenis dia. Sebab tu ulama mentafsirkan, menyebutkan bahawa ibadah ini dikategorikan banyak kategori. Kata ada setengah tu sebagai ibadat umum, ada ibadat khusus, dan juga dikatakan ibadat sunat dan sebagainya. Kita tengok yang senang bagi kita, kita katakan bahawa pembagian ibadah ini ada dua, iaitu ibadat khusus dan juga ibadah umum. Dan ibadah khusus ini ada yang berbentuk sunnah Nabi SAW dan wajib, iaitu kita tak payah nak terang secara detail lah. Itu yang kita maklum semua. Sebab itu kita nak tahu bahawa kerja kita ini adalah ibadah kepada Allah adalah merupakan full time. Setiap masa kena beribadah kepada Allah SWT. Itu yang timbul balik kepada kita itu bila kita sebut, oh kalau 24 jam Ustaz tak boleh nak buat apalah. Tapi itu adalah memang tugas kita, misi kita, tujuan kita dijadikan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena fahamlah ibadah tu banyak jenis. Dan disebutkan bahawa, diceritakan kepada kita bahawa kita kerja sebagai ibadah ni dia tak ada pencen, tak ada istilah pencen. Sebab itu kita sebut tadi 24 jam. Daripada kita katakan bahawa daripada kita lahir sehinggalah kita balik, mumayyiz dan sebagainya. Dan dikatakan mukallaf itu, bila ibadah itu, bila mukallaf itu, maka ditaklifkan kepada kita, maka wajib kita menunaikan ibadah itu dari segi pemahaman kita dengan ilmu dan sebagainya. Nanti kita akan sebut kalau kita sempatlah dari masa bagaimana nak jadikan ibadah-ibadah itu dijadikan sebagai mendapat pahala. Dan kita sebut tadi kan bahawa bila kita kata 24 jam ini tidak aku jadikan, bila Allah SWT sebut kepada kita tidak aku jadikan melainkan untuk beribadah, maka kita kena faham tugas kita full time 24 jam mesti beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak katalah kita kata setakat zikir, nak solat dan sebagainya. Bukan setakat itu saja. Sebab itu kita sebut pelbagai ibadah ada khusus dan umum. Umum yang kita nak cerita ni, kita nak cerita sedikit. Dan kita nak cerita sedikit kenapa dalam ibadah kita ni ada yang katakan ibadah fardu dan juga ibadah sunat. Kita duduk datang pagi ni, contoh kalau ada kuliah duha, kita solat sunat duha, kita solat subuh, kita sebelum solat subuh kita solat sunat, dan kita mulai dan sebagainya. Sebelum ni kita naik tahiyatul masjid, sebelum Jumaat kita pun solat sunat, sebelum Jumaat dan selepas Jumaat. Ada dia punya kakak fi'ah. Cuma nak sebutkan sini bahawa kenapa disebutkan kepada kita ada ibadat sunat. Kita kena faham ibadat sunat ni tuan, ada dua fungsi. Apa fungsi ibadat sunat ni? Kita kata fardu tu memang wajib, kalau kita tinggal maka kita akan mendapat dosa Allah SWT. Kalau ibadat sunat, kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tinggal orang kata tak dapat apa-apa. Tapi hari ni kita katakan bahawa sunat pengertiannya kalau kita buat kita dapat pahala, kalau kita tinggal rugi. Sebab di antaranya banyak kelebihan-kelebihan ibadat sunat yang disebutkan selain daripada fardu ini, memang dah ganjaran pahala ni di sisi Allah SWT. Tetapi ibadat-ibadat sunat ini merupakan nilai tambah kepada amalan-amalan kita. Sebab tu di antara dua fungsi yang disebutkan bahawa yang pertama, ibadat sunat ini adalah untuk menampung, tuan-tuan, untuk menampung kekurangan yang pasti berlaku dalam ibadat asas kita, ibadat fardu kita. Tuan-tuan boleh yakin tak? Kita buat solat sunat ataupun kita buat solat fardu 5 kali sehari semalam, kita berpuasa bulan Ramadan, kita berzakat,
Tuan-tuan yakin bahawa 100% solat tuan-tuan khusyuk? Tuan-tuan boleh yakin tak? Tuan-tuan boleh yakin tak kita solat ini kita boleh dapat 100%? Tak boleh tuan-tuan. Iman kita ni kadang-kadang iman naik dan turun tuan-tuan. Mula-mula tu start okey lagi dengan lafaznya, itu kalau belajar bab fiqh tuan-tuan, dengan niat itu pun, sebab tu Allah itu kalau kita nak bincangkan memang panjang lah. Bab itu pun kita kata, oh kalau nak niat ni kena sertakan dengan apa, dengan apa itu. Kalau macam order fikir masa tu nak start itu pun dah kita sepatutnya bila dah tahu tentang fardu 13 rukun itu, maka kita dah start dah bagaimana untuk tambahkan khusyukan untuk dapat 100%. Tetapi kita tahu kita sebagai manusia ni memang nak yakin sebenarnya nak dapat 100% tak boleh. Sebab tu dengan adanya solat sunat ini, itu merupakan menampung sebarang kekurangan. Sebab tu hari ni orang nak masuk universiti pun tuan-tuan, sekolah kita kat SPM, kalau kata nak sepenuhnya bergantung kepada keputusan peperiksaan, tak dapat. Dia ada nilai merit dia dengan kurikulumnya dan sebagainya. Itu kita nak tengok dalam kehidupan kita seharian. Tapi dalam kehidupan kita ini, bagaimana nak menampung solat-solat kita ini, yang fardu ini, yang wajib ini, zakatnya, puasanya, ibadat-ibadat kita yang lain yang fardu ini, di antara lainnya nak tampungnya dengan ibadat-ibadat sunat adalah yang boleh menampung nilai tambah kepada ibadat-ibadat asas kita. Sebab itu kita kurang khusyuk, kurang tertib dan sebagainya. Itu di antara fungsi sunat itu, solat sunat, ibadat sunnah. Yang kedua di antara fungsi ibadat sunnah ialah untuk apa dia tuan-tuan? Mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa tuan-tuan? Kita katakan bahawa ibadat sunnah ini untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kerana Allah Subhanahu wa taala cintakan kepada mereka yang melakukan ibadat sunnah. Kerana tampaknya kita seolah-olah tidak inginkan kecintaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ibarat kita katakan bahawa ada daun yang membekalkan kepada makanan, kepada pokok yang kita sebutkan. Kalau ibarat daun-daun itu, kalau kita nak istilah dari segi istilah fotosintesis dan sebagainya, membekalkan makanan kepada pokok, ibadat-ibadat sunat itulah yang membekalkan kepada solat-solat fardu kita, supaya menambahkan dia punya pahala dari segi nilai. Kita kata kita duduk semayang dan sebagainya, kita duduk zakat dan sebagainya, kita duduk puasa dan sebagainya. Baik, kita henti situ bab sunat. Cuma kita nak cerita bab ibadah umum ini. Kita sebut tadi, kita tugas kita menjadi hamba untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mesti kita buat ibadah. Kita kata sebut okey, selesai kita ibadat khusus. Selain daripada tu bukan ibadat lah ustaz, bangun pagi kita duduk bangun tandas dan sebagainya. Oh tak ada tuan-tuan. Sebenarnya apa perbuatan kita ini itu dikira ibadat, tapi dia adalah syarat-syarat dia. Bagaimana nak tengok setiap perbuatan kita ini dikira ibadat? Contoh yang paling mudah bagi kita, sebab tu anak-anak kita ini bagus dah sistem pendidikan kita ni dari segi semenjak kecil. Bagaimana apa benda tuan-tuan diajar dengan doa-doa, nak masuk tandasnya, nak makannya, nak tidurnya, nak buat apa sekali. Sebab tu dalam Islam disebutkan bahawa innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan itu mesti dimulakan dengan niat. Itu di antara syarat dia. Tapi sampai kita nak balik tadi bahawa bagaimana nak tahu bahawa ini ibadat umum, kita nak tengok bahawa setiap perlakuan, tindakan dan perbuatan kita, aktiviti kita selain ibadat asas itu dikira juga ibadat, tapi ada syarat-syarat dia. Bangun pagi, sebab itu kita sebut tadi, yang pertama niat. Kita bangun ni kita nak tujuan kita apa. Sebab tu kita sebut tadi, anak-anak kita di sekolah-sekolah pra dan sebagainya, diajar dengan doa. Sebab apa? Di antaranya kita nak dapatkan keredaan Allah, nak ingat bahawa perbuatan ini kerana Allah SWT. Sebab tu diajar. Tapi benda itu sekolah rendah lah, atau pra lah, diajar dengan Allahumma barik lana fima razaqtana, baca doa, nak masuk tandas dan sebagainya. Tapi sekarang bila dia dah besar sikit, benda tu tidak diterapkan. Bila dah besar, bila balik tu ayah mak tanya anak-anak, hari ni belajar apa? Hari ni adik belajar doa tu sekian-sekian. Itu sebenarnya di antara bagaimana kita nak menjadikan bahawa kehidupan kita ini sentiasa menjadi hambanya beribadah dari segi aktiviti apa sekalipun. Sepatutnya kita teruskan.
dengan bacaan doa itu merupakan bahawa kita di antara lain mesti perbuatan kita perbuatan baik, dan kerana Allah SWT di antara syarat-syaratnya dia menjadikan ibadat-ibadat umum tu. Jadi kita kena tengok balik. Dan ruang lingkup ibadat umum ni tuan-tuan, yang merupakan fardu kifayah ini, kebanyakan kita kata ibadah umum ini merupakan fardu kifayah. Bukan kita, kalau kita nak cerita fardu ain dan fardu kifayah ini banyak panjang kita. Tapi nak ceritakan bahawa ini adalah merupakan ibadah ini, ibadah umum ini merupakan manifestasi. Nak cerita tentang keindahan Islam itu, bagaimana Islam mengatur cara hidup kita yang disukatkan, yang sentiasa disikat observable dan measurable. Benda yang boleh dinilai dan boleh diukur. Hari ini kita tengok bagaimana dia beginilah tuan-tuan. Sebab itu kalau tuan-tuan saya nak kongsilah dalam tentera sedikit, bagaimana kita nak terapkan penghayatan penilaian ajaran Islam dalam tentera. Sebab orang kata benda spiritual ini, benda kerohanian ini susah untuk diukur. Kan? Bila masuk dalam kajian, bila kata bab kerohanian, tidak ada measurement yang ataupun pengukuran yang khusus. Dia tidak ada boleh nak ukur. Dia kata bagaimana kita nak ukur tahap spiritual dia tinggi. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dalam negara-negara lain yang bukan Islam. Sampai satu ketika dia melihat bahawa spiritual ini merupakan satu elemen yang amat penting, sehingga dia keluarkan satu fitness, satu latihan yang berkenaan dengan spiritual fitness. Dan saya pernah juga tuan-tuan mengajar kepada mission yang orang nak pergi mission berkenaan dengan spiritual strength, kekuatan kerohanian yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Bagaimana kita bagi bukan setakat kepada orang Islam, kepada bukan Islam juga, yang negara luar, yang kebanyakannya bukan daripada negara-negara Islam. Bila kita cerita bab ini, mengapa keperluan dalam kekuatan dalam ini sebagai seorang nak pergi misi yang jauh dan sebagainya, yang lebih kurang dalam setahun. Tengoklah hari ini pun tentera pergi operasi dan sebagainya, lama tinggal dan sebagainya. Dia memerlukan kekuatan dalaman. Kalau tak ada kekuatan dalaman, maka dia akan hanyut tuan-tuan. Sebab itu bila saya sebutkan bahawa di antaranya sebab apa kita memerlukan kepada kerohanian ni dalam jiwa kita ni, di antara lain sebab itu kita tengok negara-negara Jepun, Korea dan sebagainya. Walaupun kata Jepun bagus dari disiplin dan sebagainya, tapi tak, dia punya kadar kematian yang membunuh diri amat tinggi di kalangan Jepun, Korea dan sebagainya. Sehingga satu tempat tuan-tuan, dan saya pernah bertanya dan saya dapat menepun daripada orang, dia kata bahawa ada satu tempat di negara tersebut, tempat untuk orang bunuh diri. Tempat orang bunuh diri tuan-tuan. Dan saya pernah tanya kepada peserta, betul tak benda ni? Dia kata memang ada satu tempat dia boleh siap sebelum dia pergi bunuh diri itu, dia boleh tulis apa benda wasiat. Dia kata bentuk wasiat lah, dan bunuh diri, terjun daripada tempat tinggi dia jatuh. Nak cerita kepada kita bahawa spiritual itu penting. Kalau tidak ada kita kata spiritual quotient ataupun kita kata kesedaran dari segi spiritual dalam kehidupan, maka benda ini tidak menjadikan bahawa seorang itu, walaupun kita kata dari segi mentalnya, dari segi intelektualnya, fizikalnya kuat, tetapi kita kata mental ini hanya boleh menilai dari segi yang logik, dari segi akal sahaja. Manakala intelektual hanya boleh menilai A 1 sampai 1 sahaja. Dan ini jawapan yang betul. Tetapi agama, spiritual, kerohanian ini, dia penilaian itu mesti berpaksikan kepada, kalau kita Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW merupakan penilaian. Sebab itu dalam kehidupan kita hari ini, kita nak kata kita buat satu benda ini, kita tak boleh fikiran logik tuan-tuan. Sebab dalam kehidupan kita ada panduan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang otak kita, oh ini logik. Banyak orang berfikiran logik hari ini. Tapi dia tidak berpandukan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis yang masyhur kepada kita, kamu tidak akan sesat selama-lamanya sekali lagi kamu berpegang kepada dua benda pada tuan-tuan, Quran dan Sunnahku, Sunnah Rasulullah SAW. Itu tuan-tuan. Sebab tu saya sebut ulang balik tadi debat spiritual yang kita kata dan tentera. Sebab tu kita nak nilai, nak ukur. Tentera US dah telah buat spiritual fitness. Kita pun buat penilaian itu. Sebab itu tentera dia ada prosedur dia, dia ada peraturan dia,
di mana setiap anggota tentera mesti menghabiskan sebanyak sekurang-kurangnya 380 jam selama setahun. Kita kata bagaimana tak boleh nak nilai? Tak, sebenarnya ini kita boleh nilai. Berdasarkan apa? Aktiviti-aktiviti dia, solatnya, puasanya, aktiviti-aktiviti kebesaran Islam dan sebagainya. Itulah di antaranya bagaimana kita nak buat, nak tingkatkan spiritual dalam dalaman kita. Sebab itu kita tengok juga bagaimana hari ini kami pernah buat satu, bagaimana kita nak nilai di antara lain spiritual seseorang ini, bagaimana kita nak nilai ketahanan Quran yang dalam jiwa dia. Di antara lain kita nilai seberapa banyak dia solat 5 waktu di masjid dan surau, seberapa banyak dia puasa sunat dan sebagainya, seberapa banyak dia berkaimulah dan sebagainya, sebagaimana dia menghadiri aktiviti kebesaran Islam dan sebagainya. Sebab tu hari ini bila dah ada masa tuan-tuan kepada tuan-tuan untuk datang solat berjemaah di masjid ni, gunalah perempuan tuan-tuan tu. Sebab kita tahu banyak kelebihan-kelebihan ini. Kita ini sibuk dulu bila masa masjid ditutup dan sebagainya, kata sekarang pun tak buka, tapi bila buka tak penuh juga kadang-kadang. Itu masalah yang berlaku pada kita. Dan kita tahu bahawa aktiviti inilah yang meningkatkan kerohanian dalam kehidupan kita. Baik tuan-tuan, balik pada tadi kita nak ceritakan bahawa kita tahu bahawa hakikatnya kerja dan sebagainya, aktiviti kita ini adalah merupakan ibadah. Apa yang kita lakukan memang kita tahu, tetapi tak ramai orang sedar. Tuan-tuan tahu tak pekerjaan kita? Banyak orang kata kerja itu sebagai ibadah. Apa benda kita buat kerja, aktiviti kita sebagai ibadah, kita tahu, tetapi kita tidak sedar. Malangnya umat Islam hari ini, dia tak sedar. Dia tahu bahawa kerja itu ibadah, tapi dia tak sedar. Apa beza tuan-tuan? Bezanya tahu dan sedar ni. Tahu tapi sedar. Tahu ini sebenarnya kita balik pada pemikiran kita. Kita tahu kerja ni memang ibadah, kita masuk tanda ibadah, tidur ibadah, makan ibadah, tetapi dia tak sedar, tak ada penghayatan. Penghayatan itu yang kita nak ada. Ilmu itu kita kena menuntut. Datanglah ke surau masjid, tuntut ilmu, tak utama ilmu fardu ain ni, supaya pemahaman kita lebih jelas, kita lebih sedar. Kita hidup balik tadi, tujuan kita nak jadi ibadah, kita nak dapat makan penuh satu patuh dan sebagainya, dan di antaranya semua ibadat kita selesailah misi kita. Kalau kita tak buat benda tu, tak selesailah misi kita tuan-tuan. Jadi hidup kita ni jadi macam tak ada apa-apa. Jadi kita nak selesaikan misi kita itu. Sebab itu kita kena sedar di antara implikasinya, supaya kita tahu bahawa bukan sahaja makna kita sebut bahawa kita tahu, tapi memerlukan kepada kesedaran, yakni penghayatan dalam melakukan setiap ibadah itu, seutamanya kerja-kerja yang bukan kata nama dia ibadat khusus seperti solat, zakat dan sebagainya. Setiap perbuatan kita ini merupakan ibadah, cuma kategori dia terkandung dalam apa dia? Ibadat umum. Kita terus, sebab masa pun dah, kita tengok apakah syarat di antara yang jadikan bahawa ibadah, setiap perbuatan kita ini sebagai ibadah. Ada tuan-tuan sebelum, semasa dan selepas. Kita syukur kan hari ini kita tengok apa kita buat sebelum, kita kena buat perancangan. Yang pertama kita ringkaskan bahawa setiap yang kita nak tahu, kita sebut dah tadi di awal tadi, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan kita itu mesti dengan niat. Mesti dengan niat. Niat apa? Niat yang baiklah tuan-tuan. Kita kena tahu bahawa niat yang baik itu, sebelum nak tanya, kita tanya hati kita, tanya iman kita. Adakah perbuatan kita yang kita lakukan awal pagi ini, niat kita adalah apa? Kita kata, kalau kerja ibadah, kita pergi mencuri pun ibadah. Tak, itu niat. Yang pertama kita tengok niat, dan pastikan apa benda yang kita nak buat itu sah di sisi syarak. Sebelum nak buat. Bangun pagi, bagaimana kita nak tahu bahawa kita baru bangkit daripada tidur? Kita niat bangkit. Sebab tu di antara lain kita ada doa kan. Sebab tu setiap perbuatan innamal a'malu binniyat, kita ada doa. Kita bacalah doa tu kerana Allah SWT. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nak masuk tandas pun kita semua ada doa, dah atur supaya kita set dalam minda kita ni. Sebab tu kata pendidikan kita bagus, anak kita dah bagus, dah dididik daripada semenjak kecil. Tapi sebab tu dia tahu, tapi penghayatan, kesedaran dan penerusan continuity dalam kesinambungan dan nak buat ibadat itu yang tertinggal. Jadi peranan kita lah sebagai ibu bapa kena ingatkan. Dulu kita kata mungkinlah dulu kita tak ada, tapi anak-anak kini memang pendidikan di prasekolah memang dah cantik. Nak didik anak-anak kita supaya melahirkan, kita kata sebut tadi. Yang pertama niat. Niat mesti kena baik. Apa yang kita buat di semua itu kita tahu bahawa. Yang kedua kita sebut tadi, kerja yang kita nak buat itu mesti
halal di sisi syariat. Kita kena nilai bahawa perunjukan itu mesti halal. Yang ketiga, itu yang kedua. Kita nilai itu yang pertama sekali. Tengok apa benda kita nak buat. Niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita katakan bahawa kita nak cari rezeki, nak bela nasib keluarga dan sebagainya. Kita kata kita orang beragama Islam, sebab tu timbul kenapa orang Islam pun dikata bekerja dapat rezeki. Niat orang Islam bukan setakat nak dapat rezeki, kita mesti niat lebih baik daripada itu lagi. Sebab tu Allah SWT katakan kepada diri kita, makna kita kata kita niat itu dikaitkan terus dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kata pada diri kita, aku bekerja bukan sahaja untuk mendapat rezeki yang halal, tapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala menuntut aku untuk mencari rezeki yang halal. Sebab itu kita kena betulkan itu. Kita nak tahu, kita tahu, tapi kita nak betulkan dengan kesedaran penghayatan. Bagaimana kita nak buat? Niat kita bukan setakat kita kerja ini, kita duduk kerja, pergi pejabat dan sebagainya. Kita buat ini mesti berdasarkan kepada terus direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku nak cari rezeki halal kerana Allah suruh aku cari. Kalau kita nak kata fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Itu nak suruh cari kerja tu. Itu perintah kepada kita. Jadi kita direct kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah suruh cari benda ni. Itu ada kesinambungan kita dengan Allah, hablum minallah. Jadi aku bekerja untuk membela keluarga aku kerana diwajibkan Allah ke atas badan dia dan ketua. Jadi itu kita kena faham basic bahawa kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kita dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dikatakan dalam maksud dia, sesungguhnya setiap amalan itu bermula dengan niat. Kita sebut innamal a'malu binniyat, yang masyhur kita sebut tadi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Makna kita kena niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kerja yang dibenarkan itu mesti sah, halal di sisi syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah Subhanahu Wa Taala firman kepada kita sebagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan apa jua yang dilarang kawan kita sebut dalam surah Al-Hasyr, wa ma atakum, kemudian ini maksud antara kitab itu maksud, dan apa jua perintah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kamu, maka terimalah serta amalkan, dan apa jua yang dilarang bagi kamu, maka patuhilah larangannya. Dalam surah Al-Hasyr ayat yang ke-7. Dia basicnya Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Itu panduan kita. Kita tengok dalam Quran jelas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut innal halal bayyinun wal haramu bayyinun wa ma bainahuma mutasyabih. Ini dia itu. Ada jelas dalam Quran ini halal, ini haram. Yang tak ada umum musyabih itu ada perbincangan ulama. Tengok kepada hadis kita yang mana lebih condong, mungkin kita pun pergi kepada situ. Jelas. Tak ada kita kata ada setengah-setengah isu saja bab halal ini, haram ini. Yang jelas memang jelas dalam Quran, dalam hadis sebutlah. Ini haram, mencuri haram, berniaga halal. Mencuri haram, berniaga halal. Susu halal, arak halal. Kahwin halal, zina haram. Jelas ada. Tak ada benda yang tidak jelas. Maka kita ada benda-benda yang kita kasihkan bahawa hari ini pun dalam kehidupan kita kata banyak tuan-tuan, terutama bab muamalah. Bab muamalah kita kata kita nak tengok dari segi syariat. Kita tengok pandangan ulama dan sebagainya, nak cerita bab tambah-tambah lagi kita akhir ni kita kena nilai balik perbuatan kita ni. Kita nak sah di segi syariat ni dari segi bab muamalah tuan-tuan, terutama dari segi kita kehidupan kita lah hari ni muamalat, terutama dalam kita berjual beli, dalam kita nak renew road, insurans dan sebagainya. Masih hari ramai hari ni menggunakan takaful, menggunakan insurans yang bukan Islam. Sedangkan hari ni dah banyak dah takaful yang semua itu. Tapi masih kita lagi bergelombang dengan benda sebab itu benda halal haram dia dah ada dah. Baik tuan-tuan. Kemudian yang pertengahannya, semasa kita melakukan kerja, kita kena melaksanakan kerja itu. Di antaranya disebutkan bahawa semasa ini bagaimana nak memastikan sebab kerja kita ini sebagai ibadah. Yang kedua, kita pastikan bahawa pelaksanaan mesti betul. Melaksanakan kerja dengan betul. Niat yang baik, pekerjaan yang baik, yang halal belum menjamin sesuatu pekerjaan. Belum menjamin itu sebagai ibadat. Sebab tu semasa kita nak buat, kita jadikan ibadat, langkah seterusnya melakukan kerja itu dengan betul. Yakni apa maksud dengan betul ini? Yang ini bermaksud mematuhi syariat, yakni peraturan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan peraturan yang dicipta oleh manusia. Kita buat kerana patuh kepada
peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sebutkan bahawa jangan sekali-kali kita terlibat dengan perkara yang haram, mungkar dan dosa semasa kita bekerja. Itu jelas kepada kita. Ini bila masuk bekerja, contoh, bila pergi bekerja, kata masuk pukul 8, keluar pukul 5, itu waktu kita kerja, kena bekerja lah pada itu. Dan bila kita bekerja, kita kena jaga kita punya perhubungan kita, muamalah kita, aurat kita bagaimana, itu semua kena jaga. Makan kita bagaimana dan sebagainya. Dan Allah SWT sebut dalam surah An-Nisa, dikatakan Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, janganlah kamu memakan harta orang yang lain dengan jalan yang tidak betul. Itu jelas kepada kita dari segi muamalat. Dan proses bekerja ini mesti berpandukan kepada batas-batas hukum. Ada hukum dalam kehidupan kita. Sebab itu kita sebut bahawa Islam ini memang cantik dah tuan-tuan. Lengkap dengan hukum kami ini, halal, haram, harus, sunat dan sebagainya. Ada panduan kepada kita, jelas kepada kita. Jadi yang keempat, kita katakan bahawa ada, kita sebut sebelum 1, 2, 3, 4. Yang keempat, kita mesti buat kerja itu secara optimum. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis Nabi SAW riwayat Baihaqi, dikatakan bahawa firman sabda Nabi SAW bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala suka apabila kita melakukan ibadat ataupun melakukan suatu kerja dengan an yutqinah, dengan tekun, dengan optimal, dengan sebaik-baiknya. Itu makna kerja kita mesti nak menjadikan ibadat yang terbaik. Kerja apa yang kita buat mesti terbaik, tuan-tuan. Dan yang kelima, dalam kita buat benda-benda ni, jangan kita duk tinggal pula ibadat khusus. Jangan pula kita duk tinggal ibadat-ibadat solat. Ini kita pergi kerja, okey bagus dah, aku hari ni pergi kerja dan sebagainya. Tiba-tiba masuk waktu Zuhur, masuk waktu Jumaat, lebih utamakan kerja. Sebab tu kita tengok hari ni orang kerja kontrak, tengok tuan-tuan, tengok waktu solat dia bagaimana, waktu rehat dia rehat pukul 12, pukul 1. Dan dia rehat pukul apa? Pukul 3 dan 3.30 saja dia rehat. Sebab itu masalah bila dia nak solat. Kecuali dia dapat kebenaran lah daripada punya bos dia. Sebab itu dalam kita melakukan ibadat umum ini, kita jangan tinggalkan ibadat-ibadat asas ini. Solat, puasa, zakat dan sebagainya. Dan akhir sekali tuan-tuan, sebelum kita tutup, apa natijah selepas kita melakukan kerja ini? Sebab kita di akhir dengan sebab tu saya suka kita review balik apa kita buat selama ini, selama setahun. Walaupun kata tahun ini masih bukan hijri, tapi kita selalu kena muhasabah. Dalam kehidupan kita kena selalu muhasabah. Sebelum tidur kita muhasabah. Islam memang ajar kita bermuhasabah. Sayyidina Umar bersebutkan kepada kita kan, kita kena sentiasa muhasabah supaya kita nak jadi balik tadi tujuan kita dijadikan itu kan, supaya kita capai matlamat kita. Kalau tidak kan, kalau orang belajar buat KPI ni, dia ada kuning, merah, kuning, hijau. Takkan kita selama-lama nak duduk tempat yang duduk berjaga-jaga je ataupun merah je, tak capai KPI kita. Kita nak boleh, kita berada di tempat yang itu. Dan kita katakan bahawa di akhir sekali, yang natijah kita dalam kita melakukan ini, kita pertama kita kena bersyukur kalau kita berjaya melakukan setiap perbuatan kita ini dalam kehidupan kita sehari ini mencapai matlamat kita. Maka kita kena bersyukur kepada Allah SWT. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kita bersyukur, Allah akan tambah lagi. Itu kita kena ingat. Dan hakikatnya kalau kita sebut aplikasi terhadap 6 syarat kita sebutkan tadi, insya-Allah kita akan dapat melaksanakan itu. Kita yang pertama, bagaimana kita akan dapat bentuk tamadun yang kita dah sebut tu. Saya kata tadi dalam tentera masyarakat luar kan, kita kena ada bagaimana kita nak meningkatkan diri kita ni. Kena buat. Masjid pun boleh buat sebenarnya. Boleh buat. Sebab itu kita kata skop kita tu kita kena buka sikit. Kita nak cerita bab bagaimana negara nak mencapai transformasi. Masjid pun kena transformasi. Lebih-lebih lagi zaman-zaman PKP dan sebagainya ini, bagaimana kita nak tingkatkan dengan ada rakamannya, dengan secara online-nya. Cuma terserah bagaimana kita nak orang dia tahu, tapi kita nak ada kesedaran. Tahu tentang kepentingan ilmu, tahu tentang kefaduan solat, ibadat khusus dan ibadat umum, tapi penghayatan, pengamalan, pelaksanaan itu
kita nak supaya sama seiring serentak, mudah-mudahan kita nak lahirkan masyarakat kita ini. Masyarakat kita hari ni pun banyak dah cerita berbagai, kita kata oh kita berada di hujung, bukan setakat hujung tahun, berada di hujung-hujung nak capai. Itu kita memang benda tu akan pasti berlaku. Tetapi sejauh mana persediaan kita, sejauh mana kita menyedari semua benda itu, bagaimana kita nak tingkatkan, tanpa kita mengabaikan ibadat-ibadat khusus. Tapi ibadat-ibadat lain umum ini, kerja kita, bukan kata kita oh kalau kita nak fikir buat ibadat, tak ada lah kerja kita nak cari rezeki bagaimana, tak ada. Sebab tu kita kesuh faham, luaskan sikap kita, ibadat kita. Jadi mudah-mudahan tuan, kita akan sambung lagi banyak sebenarnya, tapi terpaksa diringkaskan dalam masa yang terhad ini. Mudah-mudahan insya-Allah kita sambung lagi pada masa sekarang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.